الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Imam yang telah memimpin solat kita sebentar tadi, yang saya hormati Tuan Pengurusi Korea Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasa pimpinannya yang sempat hadir bersama, pegawai-pegawai masjid yang sempat hadir, pimpinan-pimpinan masyarakat tempatan, hadirin hadirat, kaum-kaum ibu, kaum bapa, tetangga-tetangga masjid, khususnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, untuk kita sama-sama menunaikan ketaatan kepadanya, melaksanakan segala perintah-perintah yang telah pun tentukan ke atas kita. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita lakukan atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Ya, kita akan melihat berkenaan dengan Al-Azkar ini seperti mana yang telah dijanjikan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang mana kita sempena dengan PKPB ini kita akan melihat berkenaan dengan musibah. Ya, musibah, ya, bagaimanakah kita boleh melakukan zikir-zikir tertentu dikala kita menghadapi musibah. Jadi musibah ni tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut sebelum ni, ya memanglah ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu benda tidak berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham, ya. Sesuatu perkara tak akan berlaku tanpa izin Allah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta kan orang nak buat sihir sekalipun, sihir dia buat tu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah segala-galanya tidak menjadi, tuan-tuan. Sama ada nak mendatangkan manfaat kepada seseorang pun tak boleh, nak mendatangkan mudarat pada seseorang pun tak boleh. Walaupun kita berhimpun untuk orang kata mendatangkan kebaikan kepada seseorang, tak boleh juga. Kalau kita berhimpun pun untuk berpakat untuk menjatuhkan seseorang itu dengan mudarat yang kita bagi kepada dia pun takkan boleh, melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah ni tak ada lain dan tak ada bukan, tujuan musibah ni adalah untuk ujian kepada kita, ya, ujian daripada Allah SWT kepada kita, tuan-tuan, ya, walaupun ia datang daripada manusia, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk menguji kita lah. Ya, kita ni tak boleh tahu kita ni hebat tak hebat, tak boleh tahu iman kita ni kuat tak kuat kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak boleh tahu rumah tangga kita kuat, tak boleh tahu kasih sayang kita kuat tak kuat. Ya, tak tahu cinta kita tu macam mana, hebat tak hebat, melainkan semuanya mesti melalui fasa ujian dulu. Bila dah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh masyarakat sekeliling, diuji oleh apa saja benda lah, barulah kita boleh katakan bahawa bahawa ilmu yang kita ada, kasih sayang yang kita berikan, takwa dan iman yang ada dalam dada ini boleh kita katakan sebagai mantap lah. Dengan syarat mesti melepasi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibatum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Tu Allah Taala telah bagi tahu dah. Apakah kamu ni mengira bahawa aku cipta kamu ni sekadar mainan aja? Tidak, mesti ada ujian, mesti ada sebab Allah Taala akan bagi. Ya, kamu tidak akan dianggap sebagai beriman kepada Allah. Ya, antaqulu amanna wa hum la yuftanun, sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Ya, jadi maknanya hidup ini
memang kaya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita perlu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana zikir ni tuan-tuan, ia boleh membantu kita. Zikir ni boleh membantu kita untuk kita memperkasakan diri kita dikala kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW selalu pesan pada kita tuan-tuan. Nabi suruh kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh banyak-banyak doa. Pasal apa Nabi suruh banyak doa tuan-tuan? Sebab Nabi kata apa? Doa ni bermanfaat. Nabi kata doa ini bermanfaat tuan-tuan. Sama ada inna doa yanfa'u, sesungguhnya doa itu bermanfaat. Mimma nazala, atas apa yang telah pun diturunkan oleh Allah kepada kita. Maknanya dah kena dah ni. Kita sesemua kita hadapi sakit, dah terima wabak pun. Hari ni kan, kalau kata Covid ni dah terima dah pun. Dulu 1,000, 2,000 sekarang dah masuk 30 lebih dah. 40,000, 50,000 dah tuan-tuan kan. Maknanya ganas jugalah. Jadi maknanya dah kena dah pun. Wa mimma nazala wa mimma lam yanzil, dan juga doa ini juga bermanfaat untuk sesuatu yang belum lagi diturunkan. Benda yang dah diturunkan dan benda yang belum diturunkan. Bermanfaat dia, dua benda. Satu, benda yang kita tak tahu lagi bila turunnya, kita tak tahu lagi ni, mendatang ni tak tahu. Besok tak tahu apa dia punya musibah. Besok apa kena kita tak tahu lah. Tak tahu, kita tak tahu. Kita bukan tukang ramal, kita bukan orang kata tukang tilik, kita tak tahu. Yang dah kena tu dah tahu dah. Kita yang dah kena ni dah sedia menanti dah. Maka Nabi kata inna doa yanfa'u mimma nazala, sesungguhnya doa itu bermanfaat pada sesuatu yang telah pun menimpa kamu dan sesuatu yang belum menimpa kamu. Dua-dua ada manfaatnya. Itu doa ini. Maka Nabi kata fa'alaikum ibadullahi bid-du'a, hendaklah kamu ni sentiasa rajin berdoa. Nabi suruh kita ni rajin berdoa. Jangan lemah semangat, jangan putus asa, jangan kita rasa bosan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi bosan tu biasalah. Bosan ni kadang-kadang kita tak faham. Itu saja. Bila kita berdoa tak faham, ya memang bosan. Tapi kalau kita faham apa kita minta, insya-Allah kita tidak bosan tuan-tuan ya. Itu dia. Kemudian yang hari ini kita melihat bagaimana doa ini adalah merupakan salah satu daripada tuan-tuan yang mana zikir ni juga doa lah ni. Kita zikir ni doa lah. Kita zikir ni doa. Doa kepada Allah SWT. Boleh ke lepas zikir ni kita tak berdoa Ustaz? Saya lepas habis zikir, lepas wirid semua terus bangun ni. Kan boleh ke macam tu kan? Lepas habis zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 habis Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pap tu bangun. Boleh Ustaz? Kan? Jawapan boleh tidak? Okey. Di sana ulama bahas. Di situ ada khilaf ulama sikit. Ini bukan kata khilaf yang benda besar, tak ada. Dari segi adab saja. Dari segi adab, bukan satu benda yang mesti bergaduh, tak. Dia zikir ni tuan-tuan kan, tuan-tuan kalau dah berzikir kepada Allah SWT, nak terus bangun ni tak ada masalah. Tak ada siapa nas. Hatakan tuan-tuan lepas semayang terus bangun pun tak ada orang boleh marah. Tak ada orang boleh marah tuan-tuan. Cuma dari segi adab lah. Dari segi adab ni kan. Waktu mustajab doa, waktu terbaik untuk berdoa, kita tak manfaatkan peluang itu untuk berdoa untuk diri kita, untuk kaum muslimin, untuk keluarga kita. Nampak kejam lah, nampak zalim lah kita ni, betul tak? Itu aja. Kan? Hatta kalau lepas semayang pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun pun tak ada siapa boleh kata haram. Tak ada siapa boleh kata haram, tuan-tuan kan? Sebab benda tu tak ada nas, tak ada dalil yang mengatakan haram, tetapi sunnah
Zaman Nabi SAW mereka ni melazimi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga lepas orang berzikir dia tak terus bangun pun tak ada masalah, kita pun tak boleh tegah. Tetapi amat janggal, amat jarang sekali ya orang yang telah diberikan waktu terbaik untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia mensia-siakan peluang tersebut. Rugilah tuan-tuan. Ya, rugi sebab orang Islam ni ialah orang yang sentiasa memanfaatkan peluang yang Allah Taala bagi kepada dia. Ya, jadi maknanya rugilah kalau kita tidak ni kan. Jadi afdallah kita berdoa dulu sebelum kita bangun kan. Jadi tak jadi masalah juga kalau dalam zikir tu tadi, macam tadi kita semayang kita zikir, ada orang yang tambah sikit doa tolak bala, tambah contoh gitulah zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Dia dah anggap benda tu doa sekali, ya tak apa. Tak ada masalah. Boleh macam guru kita dulu pun macam tu juga. Ada wirid lepas maghrib kan? Ada wirid lepas maghrib tu memang setiap hari lah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya latif lam tazal atubina fi ma nazatu, semua ada tu, semua mainan tu. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Itu semua mainan-mainan dia lah dulu. Tapi tak ada masalah. Ya, sebab wirid ni ya dia bukan satu kewajipan, kemestian, tetapi pada orang-orang yang suluk, pada orang-orang yang menempuh jalan-jalan sufi ini memang satu disiplin lah yang perlu ditekankan, amat ditekankan tuan-tuan kan. Satu disiplin yang amat diambil berat, ya, satu disiplin yang amat hebat lah, ya, perlu diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita melihat iaitu berkenaan dengan zikrullah ini. Ketika mana bala bala daripada Allah SWT menimpa kita tuan-tuan. Nabi SAW dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW apabila ditimpa sesuatu kesusahan, baginda akan berdoa la ilaha illallah al-azim. Biasa kita dengar apa? Astaghfirullahal azim. Kali ini kita dengar la ilaha illallah al-azim. Sama je. Ya, la ilaha illallah al-azim, astaghfirullah al-azim. Al-azim itu, Allahul azim itu adalah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. La ilaha illallah al-azim. Kemudian Rabbul arsyil azim. Tuhan yang menguasai arasy yang azim, ya, iaitu la ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Ya, Rabbul arsyil azim, ya, Rabbul arsyil azim. Arash, ain rashin. Saya banyak mengajar Iqra. Ada orang sebut hamzah pun sebut ain. Ya, hamzah pun hamzah. Ya, hamzah tu ya, ajli. Ya, arash itu arash lain. Ya, arash tu lain. Ya, arash itu lain, arash tu lain. Ya, jadi itulah, saya takut tuan-tuan nanti kat sini yang banyak yang kata tu dipikir ya, tu ya, arash. Ya, arsyil azim. Ya, ain rashin. Ya, arsy. Ya, tu ain ra shin. Arsy, ya, arsy. Ain ra shin. Selalu saya mengajar kadang-kadang orang tu dah sebulan dia jumpa yang hamzah dia jumpa yang hamzah dia ya, jadi saya kata ya, tak tahulah apa sebab kan. Tapi memang agak membawa ke macam tak tahulah, memang macam itulah. Ya, arsyil azim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Tadi la ilaha illallah al azim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Dua kali azim. Cuma tambah satu tadi arash. Ya, Rabbul arsyil azim. Iaitu tambah. Yang ketiga, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Pening ustaz. Memang asing-asing kan. La ilaha illallah Rabbus samawat, satu. Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim, tiga. Dia jadi tiga dalam tu.
Ini bukan suruh tuan-tuan apa, tak. Maksudnya beritahu ni, ini yang Nabi amalkan. Jadi kalau tuan-tuan ditimpa musibah, maka ulama kata bila nak baca, afdal kita baca ketika mana kita minta sesuatu, ya. Kita tak ada tangan, ya Allah ni bala ni berat ni. Jadi sebelum minta tu, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita minta, ya, minta boleh, ya, boleh dijadikan cara, ya, kaedah tu, ya. Ataupun ketika mana kita ditimpa musibah, sebaik saja timpa musibah tu baca pun tak ada masalah. Tapi nak kena jinak lah dengan tuan-tuan, nak kena jinakkan benda ni. Nak jinakkan benda ni kena amal. Kalau sesekali tuan-tuan datang musibah kita terus ingat, itu ajaib. Itu ajaib tuan-tuan. Malaikat tuan-tuan ni memang keturunan Arab, memang duduk ke Arab, bahasa pun pakai bahasa Arab. Kalau tuan-tuan keturunan Arab, ya syekh ni tapi duduk kat kampung paya, cakap bahasa Melayu, ya tak payah. Hontikanlah membongak nama tu. Takkan ada lah tuan-tuan kan, tiba-tiba musibah sampai, tiba-tiba oh la ilaha illallah, membongak tu. Takkan sampai makam sampai tahap macam tu dah. Ya kan? Dia mesti didahului dengan training, latihan dulu. Ya, tak boleh terus macam tu kan. Jadi bila masuk nak training tu, lepas sembahyang fardu lah, lepas sembahyang sunat, kan, ataupun duduk-duduk mandu kereta kau, duduk-duduk rumah tu, ya, mainkan benda tu. Ya, la ilaha illallah rabbul arshil, la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dimainkan benda tu kan. Jadi maknanya tuan-tuan sama. Okey, ustaz boleh lah, ustaz dah tak ada, dan sama Jawa kan tuan-tuan, sama Melayu kan tuan-tuan, sama, ya, otak kita sama tuan-tuan, ya, kita bukan otak gajah, ya, hari ni ingat, ya, 10 tahun 20 tahun lagi ya ingat lagi, ya, kita lain, kita semua manusia tuan-tuan, ya. Terdedah kepada lupa-lupa ni perkara biasa dalam hidup kita. Yang penting latihan, ya, training. Tu imam tu, macam mana dia boleh hafal doa tahlil tuan-tuan? Mesti sah training, hari-hari bawa, ya, ingat. Kalau setahun sekali tahlil time Ramadan ni tuan-tuan, ya, tak jadi. Betul tak Ustaz kan? Dia hari-hari, ya tuan-tuan, ni tak jadi dia. Ya, nak pasal hari-hari. Jadi tuan-tuan kan hari-hari lah, ya, kena amalkan macam tu hari-hari. Dalam doa tambah sikit lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tu tambah ya. Jadi maknanya okey. Okey, tu cara nak beramal lah. Okey, itu dibaca oleh Nabi SAW ketika mana baginda ditimpa musibah. Okey, ketika mana baginda ditimpa musibah. Yang keduanya, Nabi SAW juga membaca doa, antara yang selalu Nabi baca ketika mana ditimpa musibah ataupun kesusahan, baginda membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ingat tu, Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, ingat tu betul-betul, ya, Qayyumun, ya, bukan kayu lain, ya, kayu tu banyak keliling masjid tu ada kayu tu, ya, tuan, ya, Qayyum lain, ya, Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Dia zikir ni bila ni? Kalau orang tarekat biasa dia ada dengar tu satu zikir. Ya Rasulullah adrikna, Ya Rasulullah aghithna. Tu. Ya. Ya Rasulullah adrikna, Ya Rasulullah, dalam tarekat lah. Ramai orang tanya saya, Ustaz Syukri ni tarekat ke? Saya bukan tarekat tuan-tuan, saya bukan syekh-syekh, bukan. Tapi saya dibesarkan dalam kalangan orang-orang tarekat. Jadi saya tahu amal-amal zikir dia orang tu, memang dalam kepala lah, kan, tahu. Ya Rasulullah adrikna, Ya Rasulullah aghithna. Ya, tu dibaca. Ya Rasulullah, datang jumpa aku, temuilah aku wahai Rasulullah, adrikna, Ya Rasulullah aghithna, bantulah aku. Apa hal minta ke Rasulullah ni? Itu panjang ceritanya, tak mau cerita sekarang. Panjang ceritanya kan. Tu tak mau cerita. Nanti orang kata saya kurafat pula. Kan? Nanti orang kata ni tengah sedap duk Wahabi duk bantai Sunni ni sekarang ni. Ni kan saya lah tambah lagi.
Maung depan ni kena lagi kan. Tapi tak payahlah. Cuma saya kata ya, perkataan astaghitsu, ni yang saya nak bawa pada tuan-tuan ni. Apa tu astaghitsu? Ni dia. Okey. Tak maaf lah ya, saya tulis supaya tuan-tuan tahu ya. Okey, alif sin ra ya sa ya, tu astaghitsu, bagi senang ingat ya, tu astaghitsu. Astaghitsu, as tu apa ustaz? As tu aku minta. Astaghitsu, astaghfirullah, aku minta ampun. Astaghitsu ni aku minta. As tu maksudnya aku minta. Ya. Okey, aku minta. Jadi ghin ya sa. Ghisun. Ghisun ni apa? Ya. Bukan ghisun. Ya, ghisun. Ya, sa. Sun itu, ghisun itu maksudnya tolong. Ya, minta tolong. Astaghitsu maksudnya aku minta tolong. Nastaghitsu, kami minta tolong. Okey? Tu ada beza. Nastaghitsu kami. Astaghitsu aku. Yang okey. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, apa beza ni? Saya dengar ada orang baca na, anna. Ini saya dengar anni pula. Anni tu maknanya dia minta ampun untuk diri dia seorang. Ya, maknanya anni tu ni, na lain. Astaghfirullah Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun. Sebab tu ketika mana imam baca astaghfirullah, tuan-tuan pun kena baca astaghfirullah. Kalau imam baca astaghfirullah, tuan-tuan pun duduk diam. Bila nak buat bila-bila masa tuan-tuan. Bila berapa kali nak baca? Kalau tuan-tuan tahap Nabi, tahap Rasulullah, tuan baca sekali pun tak apa, 3 kali pun tak ada masalah. Kalau tahap kita ni tuan-tuan, macam level-level kita ni, ya kena banyak lah. Ya, jadikan wirid lah waktu-waktu sahur, ya pilih. Nanti saya sebutkan tuan-tuan 11 waktu mustajab, ataupun 14 waktu mustajab. Bila masa kita sesuai nak baca kan, bila sesuai. Dan kita akan sebut juga 11 sebab doa kita ni tak diterima oleh Allah. 11 sebab doa kita ni tidak diterima oleh Allah. Ya, ada sebab-sebab dia. Ya, puaslah beramal tak dapat. Ya, banyak tuan-tuan kan. Jadi insya-Allah kita akan tengok ya, mana astaghitsu. Okey, kalimah tu. Jadi itu yang Nabi baca. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ada yang tukar pula. Dia tukar ya Karim ya Rahim. Ya Karim ya Rahim bi rahmatika astaghitsu. Ya Karim ya Rahim bi rahmatika astaghitsu. Yang nak kaya pun dia tukar pula. Ya Ghani ya Wadud. Macam-macam tuan-tuan kan. Macam-macam dia tukar. Apa hukumnya? Boleh minta dengan nama-nama Allah, semuanya boleh. Jangan kata tak boleh. Minta dengan nama Allah tu semuanya hukumnya adalah boleh. Ya, tak boleh kata tak boleh. Semuanya boleh belaka. Dengan nama-nama Allah. Bahkan sebelum tidur kita man huwallahu Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai habis. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang Allah Ta'ala kata, kalau mati sekejap lagi sebelum tidur tu, ya, masuk syurga tuan-tuan. Macam tuan-tuan kan, ada macam gaya-gaya nak tidur kan. Cuba baca. Masa time-time kelas je dia kan. Cuba baca. Saya rasa saya tak jadi tidur kot. Cuba baca lah kan. Cuba baca 100. Kalau 2-3 tak masuk. Kita baca nas'aluka ya Rahman Rahim, senyap kan. Itu tak masuk. Itu tak masuk syurga tu. Dia mesti habis 100. Dia mesti sampai ke 100 lah. 99 tu sampai 100 kan. Kalau separuh jalan dia tak dapat. Masanya nak masuk tu separuh aja kan. Jadi maknanya baca betul-betul lah kan. Betul-betul elok. Sebelum berdoa pun banyak. Ada juga saya tengok ustaz-ustaz, ya, di sini saya tak tahulah sebab saya jarang ikut kat sini punya program kan.
Di sini pun, dia mana-mana pun saya tengok di sekitar kita pun ada juga ustaz sebelum dia berdoa tu dia baca Asmaul Husna. Ya, nas'aluka ya man huwallahu alladhi, tapi tak ada lagu. Kan, cuma ada yang sebelum tahlil ada lagu sikit lah. Kalau sebelum lepas semayang ke lagu je nangis orang semua. Kan, lama nak habis tu mau 10 minit 5 minit lah, 5 minit. Kan, jadi baca sendirilah. Kan, boleh. Jadi elok ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya semua tu nama tu boleh. Ada baru-baru ni ada orang keluarkan satu hadis. Dia kata la taqulu Ramadan walakin taqulu syahru Ramadan. Jangan kamu sebut Ramadan kerana Ramadan itu nama Allah, dia kata. Sebutlah syahru Ramadan. Syahru Ramadan, pelik pula ni. Nah, ni pun ada ajaran pula ni. Dia kata jangan sebut, jangan panggil Ramadan tu nama Ramadan, sebab dia kata nama Ramadan tu nama Allah. Puas saya menghafal balik. Nas'aluka ya, tak dengar pula nama Ramadan. Tak tahulah ke yang nama ke-100 ke, saya tak tahulah. Nama ke-101 ya, orang Melayu ni kan dahsyat, dia mistik. Kalau Tuhan kata 99, dia nak cari yang ke-100 tu dia punya yang tahu. Kan, dia je yang tahu, yang 100 itu dia yang tahu kan. Ya, yang mana yang Tuhan sorokkan tu, dia itu yang dia tahu, itu kriteria. Tuan kan, itu orang kita macam tu. Kalau kata jin tu tak nampak, kalau dia seorang yang nampak kriteria dalam masyarakat ni. Kan, kan kriteria lah tu. Ya, maksudnya macam tu lah. Kita suka cari benda kriteria tu macam tu. Kan, jadi maknanya dikaji-kaji maka ulama kata ini hadis ni gharib. Tidak ada ganjil, kata. Mana ada nama Allah ya, nama itu. Quran Nabi sendiri sebut banyak kali. Idza jaa Ramadan. Nabi sendiri sebut Ramadan. Tak ada sebut syahrul Ramadan pun tak ada. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwab. Nabi kata bila sampai saja Ramadan apa semua. Tu. Ya, maknanya benda tu tak ada nas, tak ada dalilnya. Ya, kalau dipakai ya tak boleh pakai. Itu dah kira kurafat tu. Ya, tak boleh pakai tu. Maknanya sebab itulah gunanya kita hafal nama Allah. Sebab bila orang akalkan kita tuan-tuan, ya Ramadan tu nama Allah, ya puas fikir balik. Ya, Syakur lah nama Allah tak? Ada syukri, syakur semua sama. Nama Allah Taala Rahman, Rahim, Karim, Rahim. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, Muhaimin. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu boleh. Ya, hafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja dikepilkan dengan itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Boleh ingat kan? Mudah. Ya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Yang ketiganya, dalam ditimpa musibah ni juga Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a ayatal kursi, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang baca ayat kursi. Ya, ayat kursi ni apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis ayat itu. Ya, man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil Baqarah, dua khawatim, dan juga ya penamat. Khawatim ni khatam. Khatam ni maknanya yang akhir, penutup kepada surah Al-Baqarah. Indal karbi. Karbi itu apa? Karbi itu apa? Ya mujibad da'awat farij 'annal kurubat. Ya mujibad da'awat farij 'annal kurubat. Apa dia? Karbi ya, bukan qarbi. Satu qaraba, ya, satu karoba, ya, ada beza. Satu qoroba itu dekat, qoroba tu yang atas ni maksudnya dekat, qoroba ya itu dekat. Karbi bawah ni ya, yang saya nak bagi maksudkan dalam ni indal karbi. Nabi kata barang siapa yang membaca ayat kursi dan mengamalkan membaca akhir ayat akhir dari surah Baqarah, iaitu amanar rasul itu sampai habis, indal karbi, di saat dia kesusahan. Di saat dia kesusahan. Okey? Karbi itu maksudnya kesusahan.
al-karbi, kepayahan, kesusahan. Aghasahullah, aghasa. Apa ghasa tadi? Lupa lah Ustaz. Itulah makan potai banyak mana. Kan? Aghasa tu apa? Tadi baru sebut astaghisu, apa? Minta tolong. Kan? Aghasa. Ya. Orang Jawa yang makan tempe kuat ingatannya. Kan? Memang betul ada sains, ada kajian kan menunjukkan orang Jawa ni pandai-pandai kalau dia makan tempe lah. Kalau Jawa tak makan tempe, tak boleh masuk di grup ni. Kena left group. Kalau Jawa, tak Jawa pun maksudnya saya ni nak bagi tahu sebab tempe ni sinonim dengan orang Jawa. Sebab tu saya sebut Jawa. Maknanya orang Melayu makan tempe pun tak salah. Maknanya fadilat dia dapat juga. Ya, fadilat dia dapat. Ya, berbanding dengan orang Jawa yang tak makan tempe pun dia tak dapat fadilatnya. Maknanya orang luar yang makan dia dapat. Maksudnya kuat ingatannya. Ya, ingatannya kuat. Ya, sebab tu dalam masyarakat Melayu ni dia kata antara orang yang paling kuat ingatannya ialah orang Jawa lah. Ya, orang Jawa lah tuan-tuan, tapi dengan syarat dia kata. Dia kata tengok dulu tempenya. Tengok tu. Ya, tengok kan. Kalau selalu kunjung kedai jual tempe, beli tempe, ya tu boleh pakai Jawanya. Kalau tak dia kena left group. Ya. Ya, jadi tuan-tuan, maksud saya asbari itu ialah minta tolong. Aghasahullahu azza wa jalla. Nabi kata Allah akan tolong dia. Allah akan bantu dia. Ya, aghasahullahu taala. Jadi tuan-tuan, cara macam mana nak beramal, saya ulang balik. Yang pertama, tuan-tuan amalkan pada waktu-waktu mustajab. Ya, seperti selepas solat fardu dan sebagainya. Jadikan wirid. Dan yang ketiganya ialah tuan-tuan beramal di waktu senang macam ni, sebelum sampai waktu kita ni ditimpa kesusahan. Waktu senang lah kan kita baca. Ya, waktu senang macam ni kita baca tuan-tuan ya, sebelum bala sampai. Kalau bala dah sampai nak baca susah. Ya, Nabi kata baca doa ni supaya kamu baca doa ayat apa ni, surah Kahfi 10 ayat awal 10 ayat akhir, kamu selamat daripada Dajjal. Ya, itu sebelum Dajjal keluar. Dajjal dah keluar ya, tuan tak tergeh-geh nak baca, ya tak dapat. Kan? Mana tuan-tuan ayo. Kan? Dajjal keluar ya tergeh-geh nak baca, ya tak dapat. Mana boleh Ustaz ayat Quran ni? Ya tuan-tuan kena ingat. Kan? Kena ingat tu tuan-tuan kan. Bukan pasal apa. Masa Dajjal tu keluar besok pun belum tentu kita ada Quran ke tidak. Belum tentu kita boleh baca Quran ke tidak tuan-tuan. Hari ini kita belajar Islam pun dalam internet. Sekali mereka padam Google tu tuan-tuan kan. Dia padamnya tuan-tuan punya ilmu agama tu semua, dia padamnya letak kat Google dia, boleh semua orang kampung Bayur ni. Hilang semua tuan-tuan kan. Nak tahu pasal semayang pun tak tahu. Macam mana tuan-tuan? Biasanya kita alah boleh search Google Ustaz. Tuan-tuan. Okey, apa maksud ni? Okey, tengok Google. Cek. Sekali yang mereka padam Google tuan-tuan kan, dia padam semua menggelupur. Bukan kata tuan-tuan ya Ustaz menggelupur. Saya orang menggelupur tuan. Saya boleh habis. Bukan kata tuan-tuan, saya boleh habis. Maknanya tu orang dulu-dulu dia ngapal, lepas habis ngapal tu kitab yang dia hafal tu dibakar. Ada yang kata simpan. Ya, pasal apa tuan-tuan? Maknanya dah loket dalam kepala. Dah loket dah tuan-tuan. Sekarang ni mana ada? Ya, sekarang ni tak ada tuan-tuan kan. Jadi maknanya semuanya bergantung kepada internet. Sekarang nak cari jalan pun tuan-tuan kan, kalau tak ada ya map, tak ada kita punya Waze, tak ada ya tak boleh pergi ke Kuala Lumpur tu. Ya tuan-tuan kan, tak boleh pergi. Dulu yang mana ada gesah tuan-tuan kan, ke sampainya. Kelantan tu tuan-tuan, mana ada Waze-nya tuan-tuan kan. Sampai. Berapa kali kahwin orang Kelantan tu tuan-tuan. Berapa kali kahwin ni pergi balik tuan-tuan tak ada apa. Kan ini dah manjur kan. Sekali padam Waze tu langsung ya masuk Kuala Lumpur tak keluar-keluar. Kan tak boleh dah tuan-tuan kan. Jadi pasal apa? Kebergantungan kita dengan ya teknologi ni. Okey tuan-tuan ya, cukup zakat tu. Ampun dan maaf daripada saya. Jadi ada apa-apa soalan zakat ni? Nanti kita tambah lagi zikir tu. Yang dapat ni dah boleh kan? Dah boleh hafal yang dapat ni dulu. Ya, amal yang dapat ni dulu. Ya, insya-Allah. Ada soalan tak, cikgu? Sugul dia nampak tu. Ya cikgu. Ya cikgu. Seorang anggota keluarga saya terkena musibah. Antara orang lah musibah tu.
Angkara orang. Kena sihir. Okey. Saya pun bawa dia. Anggota itu. Berubat kepada orang yang mengamalkan sihir juga. Adakah saya terlibat? Sama juga. Yang rekomen pun sama. Saya cakap direct je yo. yang rekomen pun sama, saham kan. Sebab tu nak rekomen ni biar rekomen orang yang soleh-soleh. Kadang-kadang kita tahu, kita tak tahu orang kita bawa. Kita tak tahu. Tak tahu. Kadang-kadang pun kita tahu. Ha. Kita tak tahu orang kata juga. Dia betul. Dia boleh buat. Bagi tahu dia, saya dapati orang ni sihir kata. Tapi kalau dia sendiri nak berubat lepas dia bagi tahu, dia sendiri nak pergi, dah putus. In qata'a, tak ada terima dah. Pasal kita ni dah kira nahyu anil munkar. Ya, kita dah kira mana buat nahi munkar dah. Ya, kalau macam tu ya. Okey. Ya takut dah. Ya, you waste kan. Maknanya sudahlah ya, benda tu itulah saya kata tadi kan. Penting sebab sekarang ni kita nak tahu orang ni tukang sihir susah. Sebab sekarang ni tukang sihir dia modus operandi dia dah suka. Dia pakai ayat Quran, dia pakai zikir-zikir yang biasa-biasa kita baca. Ya. Lalu baru-baru ni saya ada dengar pembentangan oleh Dr. Jahid. Ya, Dr. Jahid ni dibentangkan di Kuantan, Kertas Kerja berkenaan dengan tasawuf ya, tarekat dan sebagainya. Dia mengatakan ya, baru-baru ni dia katalah, siapa yang mengamalkan ayat 4 Kiai Saleh dia kata. Semua senyap ya. Ustaz-ustaz mana? Siapa mengamalkan ayat 4 Kiai Saleh dia kata. Saya nak bagi tahu siapa yang mengamalkan ayat 4 Kiai Saleh ni datang jumpa saya lepas ni kata. Dia beritahulah kita selotok bincang dia. Sebab dia kata di sana ada perewangnya. Ya, Kiai Saleh ni perewangnya. Ayat perang. Satu orang Melayu ni dia dah ready dah untuk 13 Mei ready dah. Pasal dia dah ada ayat-ayat perang ni dia dah ada dah. Tapi kegairahan itu ya mereka pakai mereka nak cepat jadi ya pakai tu perewangnya lah. Kan? Perewangnya. Jadi maka mungkin tuan guru tu dia elok, cara dia bagi amalan tu elok kan, kiai asalnya amalan tu elok. Maka orang bertanya macam mana ya ayat Quran tu boleh jadi. Sebenarnya bukan ayat Quran tu yang salah, sebenarnya guru yang ijazahkan kita tu yang salah. Dalam ayat-ayat Quran ni apa ijazah-ijazah lagi tuan-tuan? Nak ijazah apa? Orang kita ni kadang-kadang polik lah kan. Imam baca Fatihah dah cukup botol baca Fatihah sudahlah, nak ijazah apa lagi? Tuan-tuan nak ijazah Fatihah, nak ambil qiraat Syatibi, qiraat ni jumpa syekh ni Allah mampu dah punya dah ya, tak berimam lah. Tuan kan nak carilah banyak bona lah tuan kan. Itu amalan ni nak ni akhirnya inilah dia. Tanpa dia sedari guru yang mengijazahkan dia tu, guru tu sendiri ada belaannya. Kau amalkan ni dia kata. Dia bukan amal kosong tu tuan. Total amal dia tuan, mana atas berkat kesetiaan dia tu dihantar dia punya. Kau hantar tu anak murid tu orang kita tu. Kau pergi kat dia tu. Kalau dia amalkan kau jaga dia. Kan apa semua. Itulah yang nenek moyang kita dulu. Betul tak? Itulah namanya sako. Kan? Itulah nenek moyang kita jaga. Dan patutnya abah kita ada sako, kenapa kita ada sako? Tak ada. Sebab tuan-tuan sako tu boleh beranak. Ya anaknya banyak, sekali beranak ya 9 tuan-tuan. Ya kau kita tuan-tuan beranak seko kau jadi. Tuan-tuan kan, tapi kalau setan ni jenis bangsa macam ni dia beranaknya banyak. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Kalau sekat seko bagi anak murid aku ni, bagi aku punya ni. Ya jadi. Sebab tu ada sekali orang dia rawatan. Dia pergi merawat orang dalam orang tu buat kursus tau, macam dalam dewan ni lah, dewan masjid ni dia buat kursus. Tuan-tuan saya ni bagi tuan-tuan ilmu ni. Dia pun datang ramai-ramai ni. Okey, cuba tuan-tuan baca ayat ni. Tuan-tuan pun buat baca ayat tu. Sekali bila buat tu jadi. Tengah-tengah buat tu jadi. Jadilah. Tuan-tuan pun action. Jadilah, tak sangka jadi. Balik rumah lepas 2 minggu tak jadi lagi. Kan? Puas kan? Tak jadi.
Kan? Boleh dijinakkan tentang macam-macam. Dia bawa rimau. Dia bawa rimau. Nak rimau ni. Garang ni. Kalau tuan-tuan pun datang, macam ni takut ni. Tuan-tuan pun baca doa-doa. Tengok, terus tunduk rimau tu. Tuan kata, jadilah. Ustaz ni bagus ni. Tuan-tuan pun bayar. Berapa tu Ustaz? RM100. Bayar RM100. Semua dalam dewan tu bagi Ustaz RM100. Dia balik rumah ni tuan-tuan, 2 minggu je. Bila kata rimau, orang rumah pun dia baca tak jadi. Tuan-tuan, orang rumah tengah jadi rimau, tengah menyingur, mengembang atau apa, baca tak tunduk langsung. Dia pula kena lagi tuan-tuan kan, tak jadi. Rupanya perewangnya dah tak ada, dah cabut. Dah lari tuan-tuan, rupanya dia datang masuk dewan tu. Itu sekarang ni modus operandi dia dah banyak bertukar. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan, datanglah dengan ayat Quran saja sudahlah. Janganlah mengepek-epek kan. Cikgu buat tadi betul, dia recommend pasal dia tak tahu, dia dah tahu tu dia kena nasihat. Kalau di belakang dia orang tu masih lagi nak, itu dah terserah kepada dia lah. Itu pilihan dia masing-masing. Okey. Jadi ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi